Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izhan bin Muhammad Sofian. Sebagai mahasiswa, kita tidak dapat menjangka dengan baik mengenai personaliti, minat, nilai serta kebolehan menyebabkan pilihan yang kita buat itu kadang-kadang tak sepadan dengan ciri yang kita miliki. Maka wujudlah dilema dalam diri akibat pertentangan antara potensi diri dengan pekerjaan yang menjadi minat dan pilihan hati. Teori perkembangan kerjaya Holland yang diperkenalkan oleh Holland pada tahun 1958 dilihat sangat sesuai untuk dijadikan panduan kepada pencari kerja kerana teori ini dapat membantu mengenal pasti potensi diri termasuklah personaliti, minat, nilai dan pencapaian individu. Holland mengkelaskan individu kepada 6 jenis personaliti iaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, keusahawanan, konvensional yang boleh dikaitkan dengan kerjaya. Baiklah, sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, izinkan saya berkongsi sedikit sejarah ataupun latar belakang kehidupan Holland. Teori ini telah diasaskan oleh John Lewis Holland. Beliau telah dilahirkan pada 21 Oktober tahun 1919 di Omaha, Nebraska. John Lewis Holland merupakan seorang profesor sosiologi di Universiti Johns Hopkins dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 2008 ketika berusia 89 tahun. Kita mulakan dengan teori yang pertama ataupun personaliti yang pertama yang diketengahkan oleh beliau iaitu realistik ataupun agresif. Individu yang mempunyai personaliti realistik atau agresif sesuai dengan kerja-kerja yang berat yang memerlukan kemahiran dan maskuliniti. Individu realistik biasanya akan memilih kerjaya yang akan membenarkan mereka mengekspresi segala ciri yang dimiliki oleh mereka. Kerjaya yang mereka pilih adalah seperti mekanik, juruteknik, tukang kayu ataupun lain-lain. Yang perlu mereka ini ada perasaan tidak sosial, akur, jujur, keras kepala, materialistik, tidak mendiri dan lain-lain. Baiklah, saya teruskan dengan personaliti kedua. Investigatif ataupun intelektual sesuai dengan pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran dari pembuatan. Jadi macam contoh ahli kimia, doktor yang memerlukan diorang ni berfikir secara kritis ataupun critical thinking. Dan yang ketiga ialah artistik ataupun imaginatif. Semua sedia maklum, artistik sangat berkait dengan artis yang minat seni, muzik dan bahan-bahan perkataan yang eksplisit, sistematik dan berperaturan. Jadi ciri-ciri mereka ni rumit sedikit, kadang-kadang emosional dan ekspresif tetapi masih mempunyai idealistik elemen. Dan yang seterusnya ialah sosial. Individu sosial akan memilih aktiviti yang berkaitan dengan memanipulasi orang lain. Contohnya macam dia perlu mempunyai ciri-ciri yang seorang mudah mempengaruhi orang lain. Ya, bekerjasama, peramah, pemurah, juga mempunyai idealistik dan selalunya individu yang mempunyai personaliti macam ni kerap akan berkerjaya dalam bidang pendidik, ahli psikologi ataupun kaunselor. Dan yang seterusnya ialah keusahawanan dan konvensional. Individu macam ni dia minat perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti enterprising yang membuatkan dia perlu mengarah, memujuk atau memimpin sesuatu organisasi untuk mendapat keuntungan. Dan personaliti seperti ini selalunya dicirikan dengan yang orang yang bercita-cita tinggi, angkuh, bertenaga, suka menunjuk dan selalunya datang daripada golongan-golongan ahli politik, pengurus dan perniagaan, ahli perniagaan. Dan yang seterusnya ialah konvensional atau praktikal, memiliki kecekapan, persepsi diri dan ciri-ciri seperti defensif, memendam rasa, praktikal, cermat dan lain-lain. Okey. Untuk individu macam ni, sesuai untuk beliau menjadi seorang yang seperti setiausaha, mungkin kerani ataupun operator. Dan sebagai penutup, teori Holland ini telah memberikan sumbangan dan telah diaplikasikan dengan meluas dalam pelbagai bidang dan telah berjaya membantu pemilihan kerjaya penyelidikan dalam sains sosial. Dan alat-alat ukuran untuk mengukur jenis personaliti serta aspek-aspek lain juga telah dirangka oleh beliau dan ternyata memang berguna pakai sehingga sekarang. Contohnya seperti Vocational Preferred Inventory, Self-Directed Research, Vocational Exploration and Insight Kit dan berbagai-bagai lagi. Okey, oleh yang demikian, maka
kalau boleh cuba praktikkan ataupun cuba guide atau kita gunakan teori ni untuk pemilihan kita dalam kerjaya selepas tamat tempoh bergelar sebagai mahasiswa di Universiti Kelab. Baiklah, itu saja pada kali ini. Jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.